Okay, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Okay, kita akan sambung lagi review kita pada minggu ini, okay, untuk Jun 21 Dan saya dah review 5 counters. Sekarang ni kita akan review lagi 5 counters, okay, yang diminta oleh rakan-rakan Telegram. Okay, seperti yang saya maklumkan dalam video sebelum ini adalah kajian peribadi semata-mata, adalah satu kajian berbentuk akademik dan tidak kita katakan sebagai buy call ataupun sell call ya untuk mana-mana counter. Ini satu kajian dan juga untuk rakan-rakan dan untuk kita bandingkanlah antara satu sama lain dan kajian masing-masing lah. Okay. So kita akan teruskan tentang kajian yang seterusnya, iaitu nombor 6 ni. Okay, kita tadi kita dah buat DNAG, Ukres, Zeland, okay, Sensoft, Shenzhen, dan sekarang ni dah Kobe. Kobe ni kita tengok counter ni, okay, counter ni dah limit up dalam saya rasa hari Khamis kot yang lepas. Okay, jadi kita nak tengok Kobe sekarang ni. Okay, tadi kepada yang dah beli saya ucapkan tahniah lah. Okay, dan untuk Kobe ni untuk daily, okay, dia dah memang naik lah. Dan hari tu saya dah buat review pada harga dia yang ni, hari tu. Yang ni saya dah buat review. Okey, pada yang ni saya buka lah. Saya buka review saya tu. Okey, Kobe pada waktu itu RM2.16. Okey, RM2.16 dan masa tu volume tengah masuk lah. Volume tengah masuk dan lepas tu kita nampak dia naik. Okey, saya mainkan ni. Okey, dia nampak dia naik. Okey, kepada RM2.37 dan pernah dia naik ke RM2.37. Okey, RM2.37. So RM2.16 ke RM2.37 tapi saya tak masuk. Okey, saya tak masuk sebab dia dah tinggi dah masa tu kan. Jadi inilah review yang hari tu. Jadi saya rasa Kobe ni untuk you selamatkan, okay, boleh letakkan 1.835 ni okay, sebagai dia punya support become resistance become support. Okay, yang ni kita boleh letak sebagai okay, RBS lah. Okay, RBS. Okay, resistance become support. Okay, kalau nak tengok dia punya ni, saya pun tak boleh nak cakap apa lah sebab dia dah naik RM2.37 tu. Tak boleh nak cakap apalah dia sebab hari pertama, hari kedua, okay, dia dah 2 kali limit up ni. So kemungkinan hari ketiga dia mungkin akan naik lagi, kita pun tidak pasti. Kalau dia naik lagi, kalau dia limit up lagi, dia maksudnya dia akan jadi tambah lagi 30 sen lah. Okay, tambah lagi 30 sen, iaitu dia boleh naik sampai okay, berapa saya pun sekejap kalau saya ambil ni sekejap. Okay, yang ni kot. Oh, bukan ni. Okay. Mana ni? Okay, kejap yang ni. Okay, jadi harga ni daripada RM2.37, dia akan naik maksimum pun 30 sen. Okay, 30 sen. 30%. So untuk counter yang okay, 29.45. Okay, ini kot paling maksimum 29.45, RM3.85. Okay, RM3.85. So kalau kita tahu sama ada betul ke tak dia boleh naik macam tu mungkin kita boleh buat Fibonacci lah, enhancement. Okay, Fibonacci enhancement. Okay, Fibonacci enhancement. Okay, kita ambil daripada sini. Okay, ambil daripada ni. Okay, so okay, kalau kita lihat, kalau dia naik sampai okay, kalau dekat sini ialah dekat sini iaitu dekat antara Fibo 1.6 kepada 2, jadi saya rasa mungkin dia akan pergi kepada 2.75 lah. Okay, 2.75. So kalau you nak tahu, dia boleh jadi naik 2.75 dan nampak kalau dia turun hari tu
ialah pada dekat 1.27 tu ialah RM2.25. Okay, lebih kurang Okay, nampak dia punya ada retrace kejap tu ialah pada 1.272. Okay, ini Fibonacci punya ni lah. So saya terbitkanlah yang terbaru ni. Okay, untuk Kobe latest. Okay, Kobe Jun 21. Okay, Kobe boleh naik ke Fibo 1.61, iaitu RM2.75. Lebih kurang RM2.75. Asalkan Fibo lah. Tapi mungkin dia akan naik terus pada RM3 tu. Tapi lepas tu dia akan turun balik kepada 2.75. So itu kita punya target. Dan kalau dia jatuh tu, so kita kena perhatikan kalau dia jatuh, perhatikan support di Fibo 1.27, iaitu lebih kurang RM1 berapa tadi saya pun tak ingat. Fibo 1.27 lah. So maksudnya kalau dia pecah support, kalau pecah support tu, so support boleh cut loss lah kalau you masuk lah, kalau tak you ambil profit lah kat situ. Boleh, kalau pecah support boleh ambil profit, atau cut loss dulu. Alright, so yang ni saya tak boleh nak katakan, tapi memang dia tengah ada momentum untuk naik lah. Jadi untuk Kobe itu yang saya boleh komen lah Kobe. Seterusnya ialah terlihat seterusnya ialah MMAG. Ini counter healthcare MMAG, MTech ke MMAG saya pun tak ingat lah. Volume memang ada Kobe tadi volume memang ada. Untuk counter MMAG, kejap saya tengok kita masih dalam recording dan juga tengah share screen. Bagus. Counter MTech. 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 MTech Group Berhad ni. MTech. Kita tengok MTech pun dah lama tak masuk MTech dia ni counter yang telah naik hari tu. Masa time COVID tu dia naik. Jadi sekarang ni dia telah break MA50 ni. Jadi tak berapa cantik lah. Tak berapa cantik lah counter ni. Dia dalam, so kita katakan dia ni dulu dia buat uptrend. Dia buat uptrend. Lepas tu dia sekarang ni sideway. Dia buat sideway. Jadi dia sangat maksudnya berisiko lah. Sama ada ini kita boleh panggil inilah markup phase. Markup phase. Inilah markup. Tapi kita takut ini ialah distribution. Distribution. Ataupun ini adalah akumulasi yang kedua. Sebab kita tengok volume dia masih belum lagi banyak yang membuang. Volume masih lagi banyak membuang. Tapi kita tak pasti sama ada dia turun atau dia naik. Tapi buat masa ni memang MA50 di bawah MA50. Di bawah MA50, jadi boleh katanya 50-50 lah. So kita tunggu apa dia punya reaksi dia lah. Reaksi dia kita tarik sikit. Kita tunggu reaksi dia lah. Sama ada dia bocor ataupun dia naik ke atas. Untuk MTech. MTech. MTech ni. Jadi buat masa ni kita tunggu dan lihat lah. Sebab sekarang ni dia counter sideway. So saya akan terbitkan dulu. MTech. Seperti yang kita tengok tadi. Counter ini. Dalam pergerakan sideway.
okey, iaitu masih lagi tidak dapat ditentukan sama ada akan membuat kenaikan atau penurunan. Jadi kita perlu monitor lah, monitor. Kalau untuk cara yang mudahnya kita boleh set lah, kita boleh set dekat contohnya saya gunakan TradingView ni, kalau dia dah break sesuatu kotak tu, kita boleh masuk, buy on breakout, ataupun kalau you dah pegang, you sell masa dia breakout kotak tu, alright. So contoh macam ni, saya tunjukkan. Contohnya ini dah ni, kita boleh ambil ni, kita letak satu garisan. Let's say lah kita nak ambil kawasan ini 82.5 ni, 82.5 ni untuk kita masukkan signal. Masukkan signal, apa you buat ialah right mouse click, right mouse click, tambah pemberitahuan, MTech mengatasi garisan mendata, dan kita boleh cipta. Nanti apabila dia keluar aja dari garisan ni, dia akan beritahu kita lah. So you mungkin boleh target lagi lah dekat kawasan mungkin yang ini dulu, iaitu RM1, dalam RM1 lah, dalam RM1, ataupun yang ini, sorry, ini pun ada lagi satu ni, 94.5 sen. So kalau you nak main dalam pergerakan sideways ni, maksudnya kena beli dekat support, jual dekat resistance 82.5 ni. Alright. So ini boleh monitor lah, boleh monitor sajalah. Boleh monitor. Kita takut ini ialah fasa distribution. So kalau fasa distribution, next fasa is ada markdown. So kita takut kat situ je. Alright. The next counter. The next counter ialah S-Rich. S-Rich ni dia dulu tahun 2019 ke 20 ke dia tengah naik tu kan. Saya masa tu mula beli dalam harga 20 sen lebih je. Tapi dia dah naik tu tak termonitor S-Rich. Saya ada counter teknologi, tapi dia turun tu memanglah. Turun tu dia tak kesian, tak kesian. Alright, nampak dia dah jatuh. Nampak ni, dia naik, lepas tu dia breakdown daripada dia punya trend tu. Dia sekali dan kali kedua memang betul-betul jatuh lah. Kali kedua memang betul-betul jatuh, dan sekarang ni dia dah pergi balik ke area support dia dulu. Ini area support dulu lah. Area support dia, dan ini adalah area resistance dia dulu. So dia ni maksudnya dia jatuh bawah daripada support dia. Dia punya support yang ni 40 sen ni. Dia jatuh daripada bawah support 40 sen. Jadi yang menjual tu banyak kat sini menjual tu. Dia naik kan, tapi lepas tu dia jual banyak kan. So itu yang jatuh tu harganya pada 40 sen. Dulu harganya memang dalam 20 sen je. Dalam 20 sen. Lama dia punya ni sideways tu. Sideways tu lama, dan akhirnya dia break sideways tu. Nampak yang ini adalah di sideways. Dan dia break, dia break dekat sini. Dia break dan dia throw back, lepas tu baru dia naik. Ini nampak week off lah, week off nya accumulation, we markup, tapi dia punya distribution tu memang laju memang laju, distribution dia laju. Tak kesian lah kalau kita ni dalam masa 2 hari dia jatuh. Dalam masa 2 hari dia jatuh dan terus jatuh di bawah support 40 sen. So sekarang ni dia nak pergi balik ke area dulu lah, area dulu. Untuk MTech ni, so kita terbitkan. Sorry, untuk MTech S-Rich. S-Rich Jun 21.
S-Rich adalah di dalam fasa markdown, markdown, dan mungkin akan sideway untuk seketika, kerana volume yang menjual agak tinggi sebelum nampak yang 2 hari yang jatuh tu, dia dah ada banyak volume menjual lah masa tu. Banyak volume menjual dan dia memecahkan memecahkan trend line nya. Sebab tu jatuh lah, dan kejatuhannya amat signifikan. Justru itu kita kena cari masanya untuk kita, kalau kena cut loss tu kita cut loss lah ataupun ambil profit. Alright, so ini adalah untuk S-Rich. Untuk S-Rich. Alright, so itu untuk S-Rich. Seterusnya ialah counter. Lepas S-Rich ialah MQ-Tech. Ini counter penny juga ni. Ramai yang minta tentang counter penny MQ-Tech. Apa yang maksudnya bahayanya kalau untuk para pemula ataupun newbies dia panggilnya, untuk masuk counter penny ni ialah kejatuhannya walaupun 1 sen, 2 sen, ianya memberikan kesan yang besar kepada modal kita sebab risikonya tinggi berbanding dengan counter-counter yang lebih mahal harganya. Tapi tak semestinya apabila dia counter yang tidak baik, tapi dia kita nampak ini total biasa lah, ini memang nampak sangat fasa akumulasi dia di sini, fasa markup di sini. Lepas tu dia ada fasa distribution sekejap di sini. Lepas tu terus markdown. Alright, so kalau kita lihat kepada trend dia, ini trend line dia. Kenaikan dia memang terlalu ni lah. Terlalu mencapah lah. So apabila dia cuba first kali ni dah nampak dia fasa dia dah buat markdown tu, distribution. So kalau kita lihat dalam konteks ni, dia mungkin akan memecah downtrend line ni, memecah downtrend line, dan kita lihatlah sama ada dia boleh atau tidak untuk naik kembali lah. Tapi selalunya dia akan makan masa sedikit. Contohnya macam ni, dalam makan masa dia untuk dia akumulasi balik dan dia pecah balik naik ke atas. So dalam konteks ni MQ-Tech ni dia pernah naik sampai 31 sen 31 sen. 30 sen setengah. Jadi kalau dalam konteks ni dia perlu pecah 9 sen. Harga dia sekarang 6 sen setengah. 6 sen setengah. So kita tak nampak lagi lah ada volume yang masuk macam ni. Dia kena ada volume yang tinggi lah untuk masuk. Kena ada volume yang tinggi MQ-Tech ni. So 6 sen setengah. 6 sen setengah ni boleh perhatikan lah sama ada dia boleh naik ataupun dia akan melakukan sideway kat sini. Saya rasa dia akan melakukan sideway pada area sini dahulu. Kalau kita tengok kepada Fibonacci retracement. Fibonacci retracement. Kita ambil dulu yang ini kepada yang dia dah naik banyak dah tu. Dia dah naik sampai 4.23 ni. Tapi sekarang ni dia turun. Dia turun kepada susah jugalah. Sekejap. Saya nak
Fibonacci retracement, okey, kita kena cari fibo anjakan fib. Okey, mungkin boleh lah ni. Okey. Dia dah turun sampai 23. Okey, ya, 23. So dia kena betul-betul lah dekat 23 ni harga dia sekarang ni. Okey, 23%. 0.23. So kalau dia boleh naik pun dia akan naik ke 32 iaitu 12 sen. Okey, kalau tinggi pun dia akan naik ke 15 sen. Okey. So tapi ini makan masa makan masa. So saya rasa dia akan main kat area ni dululah. Okey, 8 sen ni akan makan sideways ni. Okey, itu untuk MQ tag. So MQ tag, okey. Counter okey, telah mengalami fasa markup dan markdown. Okey. Sekarang harga telah retrace ke Fibo 023 lah. Okey. Itu okey. Counter mungkin akan melakukan akan bergerak secara ke sisi iaitu sideways sehingga minat belian datang kembali. Mau jugalah dengan counter ni you boleh setkan you punya ni signal untuk you masuk jika dia telah masuk minat belian tu dan juga memulakan fasa markup. Memulakan fasa markup. So dalam konteks ni kita boleh katakan kita hanya akan masuk jika dia melepasi 9 sen contohnya. Dia melepasi 9 sen. Contohnya dia akan dong sideways kan. So kita nak masuk kat 9 sen tu, dah ada dah 9 sen ni. So just kita letaklah signal. Tambah pemberitahuan pada garis dasar. So dia kalau merentasi, so kita akan cipta bagi signal kat kita untuk kita ni melihat kepada saham tersebut. Bukan terus beli tengok dulu. Tengok dulu sama ada okey ke tak. Kita nak volume tu masa tu kat sini macam ni banyak. So maksudnya adalah peluang. So you boleh letaklah. Alright. Itu untuk MQ tag. Alright. So seterusnya ialah counter sys-tag. Semua tag ni. Sys-tag. Sys-tag berhad. Sys-tag berhad hari tu dia dah naik dia naik sekejap tu. Sys-tag. Ni saya pernah buat dulu pakai gun fan. Gun fan ni. So lah saya buang lah yang ni dulu ni. Saya buang ni. Dia counter ni dah ada volume masuk. Dah ada volume masuk dan dia telah memecahkan downtrend dia. Dia telah memecahkan downtrend dia. Iaitu yang ini. So dia dah pecah dan dia sekarang ni dia tengah nak naik lah, cuba untuk naik. Jadi sekarang ni dia masih maksudnya dia masih sideways kat sini lah hari tu. Hari tu dia sideways. Sini. Dan sekarang ni dia dah pecah sideways tu. Kita boleh monitor lah ni. Dia pecah sekejap lepas tu dia turun balik kan. So kita boleh monitor ni dan kita boleh letakkan sama ada dekat mana kawasan yang boleh jadikan support. Sini.
Okay, kita boleh letakkan harga support tu adalah di kawasan ini. Okay, tempat yang mana dia cuba pecah-pecah tapi tak boleh pecah kan. So itu support dia, dan ini mungkin akan menjadi rintangan dia yang seterusnya lah. Okay, ini rintangan dia yang seterusnya. So dia dah maksudnya dia dah memecah kawasan range ni. So sekarang ni mungkin kalau kita tengok dia boleh tak, okay, main dekat range ni dan seterusnya naik ke atas lagi lah. Okay, tapi buat masa ni, okay, volume memang ada masuk, nampak. Tapi volume masuk tu, lepas tu ada volume jual. Tapi ada lagi volume di dalamnya. Okay, di dalam ni masih ada volume lagi. Yang sebab menjual tu, okay. So kita boleh monitor lah ni. Okay, boleh monitor. Kalau you tengok untuk jangka pendek sikit lah. Untuk jangka pendek mungkin tengok 1 jam pula. Okay, sama ada boleh kata ni untuk kalau you nak masuk jangka pendek. Okay, you tengok, okay, dia masih lagi okay, dia mungkin akan membuat sedikit technical rebound kot. Okay, dan dia nak pecah M50 tu. Okay, so mungkin boleh pakailah. Tapi you tengoklah boleh ngeband ni. So you hanya target sampai 29 saja dan you jadikan M50 ni sebagai support. Okay, sama ada dia boleh pergi tak 27 sampai 29. Okay, untuk short term untuk short term. Tapi buat masa ni masih lagi dalam. Okay, kita tengok. Okay, ni short term ya. Okay, dia dah turun. Okay. Okay, susah pula. Okay, yang ni dah terlampau ni. So saya ambil yang ni. Okay, mungkin dia akan buat sideways sekejap lah sebelum dia memulakan kenaikan kembali. Okay, alright. Ini untuk C-Stack. Okay, untuk C-Stack. So saya terbitkan C-Stack. Okay, C-Stack. Okay. Okay, C-Stack tadi kita tengok C-Stack. Okay, dia telah C-Stack telah memecah. Okay, downtrend line-nya dan juga okay, memecah okay, range sideway. Okay, tetapi okay, ada penolakan lah. Okay, apabila harga cuba naik lah. Okay, justru itu okay, itu kemungkinan okay, ia akan membuat sideway okay, sebelum naik ataupun dia turun lah. Tu kita kena tengok lah. Okay, sebab volume keluar tu dah ada. Jadi kita tak tahu sama ada yang masih ada tu okay, dia akan still duduk dalam tu ataupun dia pun buang. Okay, so kalau dia buang maksudnya harga akan jatuh. Okay, alright. Okay, ni era Jun 21. Okay, so hari ni sudah cukup untuk 5 counter lagi untuk video ni. Jadi saya akan sambung lagi pada waktu yang akan datang. Mungkin dalam malam-malam sikit. Okay, kita rehat dulu. Okay, alright. Okay, terima kasih guys. Assalamualaikum.